Situasi banjir di Sarawak masih terkawal, namun perlu berwaspada ekuran air pasang pada malam ini. Polis cadang naikkan kadar kompaun kesalahan trafik untuk ops selamat akan datang. Dan juga bangkai ikan paus ditunda ke Jabatan Perikanan Batu Pahat untuk bedah siasat. Assalamualaikum, saya Norlela Muhammad Noor. Ini N5 edisi Rabu 10 Februari 2016. Paparan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Laporan lintas langsung negeri-negeri bakal dimulakan dengan laporan dari RTM Sarawak bersama rakan penyampai Bumawin, diikuti Maisarah Syafiin dari RTM Kelantan. Di RTM Sabah pula kita akan bersama Raswin Setia. Manakala di RTM Perak juga nampaknya sudah bersedia bersama Nasrid Nishara. Semuanya seketika nanti kekal bersama N5. Baiklah saudara, N5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Bangkai ikan paus yang ditemui mati semalam di muara Sungai Sarang Buaya, Batu Pahat ditunda Agensi Penguatkuasa Maritim Pangkalan Batu Pahat dengan menggunakan sebuah bot nelayan. Ia ditunda ke Pejabat Perikanan Batu Pahat untuk bedah siasat dan kajian lanjut oleh Pusat Penyu dan Ekosistem Marin (TUMEK). Operasi yang bermula kira-kira 11 pagi itu turut melibatkan 10 anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM. Ketua Penguatkuasaan Maritim APMM Pangkalan Batu Pahat, Lieutenant Komander Muhammad Zulkarnain Abdullah berkata, ikan paus tersebut ditunda sehingga ke JT Batu Pahat sebelum diserahkan kepada Jabatan Perikanan. Jarak tundaan dianggarkan sejauh 25 batu nautika dari lokasi bangkai paus tersebut. Untuk hari ini, bangkai ikan paus ni akan diuruskan oleh Jabatan Perikanan, di mana penyelidik akan membuat kajian lanjut berkaitan penemuan ikan paus tersebutlah. Sementara itu, nelayan yang menemui ikan paus tersebut menceritakan detik berkenaan. Masa laut, tahu pula ada seorang terdekat kat tepi kan. Dia panggil saya ingat baru dia karam mula. Saya sampai dekat kat dia cakap ada ikan paus. Itu panggil orang kampung ramai-ramai tu. Ramai masih hidup lagi. Nak tarik dia ke tengah pun tak boleh sebab air dah kering. Tunggu sampai air surut. Datang balik tengok dah mati. Tak boleh buat apa. Lepas tu kami datang lagi lebih kurang jam pukul 6.30 lah. Tengok dia dah mati. Kami goyang-goyang dia punya badan, tengok dah tak bergerak. Ramailah nelayan semua datang ke sini. Lumpur dah sini. Lumpur dia dah terbenam semua lumpur. Memang dah tak boleh bergerak lagi dah. Memang tengok dia dah mati itu. Ikan paus ini merupakan spesies sewil atau nama saintifik ialah Balaeopetra berylis. Ia merupakan spesies ketiga terbesar keluarga ikan paus. Dan kebanyakan ikan paus ini berada di lautan Atlantik. Dan apa yang anda dapat saksikan ketika ini ialah Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia bersama Jabatan Perikanan sedang menarik ikan tersebut untuk ke JT Batu Pahat untuk siasatan lanjut. Berita Muhammad Afiq Anwar melaporkan untuk RTM. Polis bercadang untuk menaikkan kadar kompaun kesalahan trafik untuk ops selamat akan datang. Ini kerana sepanjang 10 hari operasi itu berlangsung, jumlah kemalangan dan kadar kemalangan maut tidak banyak menunjukkan perubahan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar kecewa dengan sikap pengguna jalan raya yang terus melanggar peraturan trafik. Antara kesalahan yang sering dikesan termasuk menggunakan lorong kecemasan dan melanggar lampu isyarat. Ia secara tidak langsung menyumbang kepada kadar kemalangan maut. Kita ingin mencadangkan supaya jumlah kompaun ini dipertingkatkanlah. Kerana RM300 ni nampaknya semua rasa macam kacang dia bayar. Jadi mungkin pertambahan jumlah kompaun boleh orang kata hurt orang, poket orang ni. Jadi mungkin dia akan boleh mengubah sikap.
Op Selamat 8 Palang 2016 sempena musim perayaan Tahun Baru Cina bermula 1 Februari lalu dan berlangsung selama 2 minggu. Tan Sri Khalid ditemui selepas menghadiri majlis sumbangan kenderaan oleh Perodua. 4 buah Perodua Azia disumbangkan syarikat automobil nasional itu untuk kegunaan IPK Kuala Lumpur dan Selangor serta 2 IPD. Polis masih menunggu laporan bedah siasat dari pakar forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar berhubung penemuan mayat seorang lelaki Myanmar yang dipercayai dikelar. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Kedah, ACP Muhammad Nashiria berkata, laporan bedah siasat itu penting kerana dapat menentukan sama ada mangsa dikelar oleh individu lain atau mengelar dirinya sendiri. Menurut ACP Muhammad Nashir, ketika ini pihaknya belum membuat sebarang tangkapan namun telah mengenal pasti beberapa suspek untuk ditahan dan disoal siasat. Jika ia melibatkan kes bunuh, kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman mati mandatori. Dalam kejadian kira-kira jam 2.45 petang semalam, majikan sebuah premis barangan lusuh di Jalan Putra Alustar terkejut apabila menemui mangsa yang terbaring di atas lantai di hadapan pintu premis. Kedua-dua mayat mangsa yang hilang dipercayai dipukul ombak di Pantai Belawai, Tanjung Manis, Sarawak 3 hari lepas ditemui hari ini. Mayat pertama ditemui terdampar di Tanjung Rebujuk menghala ke Sebayang di Batang Belawai jam 7 pagi tadi oleh nelayan tempatan Tuai Rumah Cihi, Anak Tawan. Mayat dikatakan tersangkut di jermal atau alat menangkap udang beliau. Mayat pertama itu dikenal pasti sebagai Muhammad Hanis Ahmad Tajuddin, 16 tahun. Pengesahan identiti mayat telah dilakukan oleh keluarga mangsa di klinik Belawai berdasarkan pakaian terakhir dipakai mangsa. Mayat kedua pula ditemui pada sekitar 12.30 hari tadi oleh nelayan yang menyertai operasi mencari di lokasi kira-kira 2 km dari tempat mangsa dilaporkan hilang. Mayat tersebut dikenal pasti sebagai Army Armira Pendita, 27 tahun. Suasana kelam kabut apabila Ibu Army pengsan sebaik melihat mayat anaknya. Mayat dibawa ke Hospital Sibu untuk tindakan lanjut. Penemuan kedua-dua mayat ini disahkan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah, Zakaria Aini, dan operasi ditamatkan sejurus penemuan mayat terakhir. Isnin lepas, 4 orang daripada 14 sekawan yang bermain di Pantai Belawai telah dipukul ombak. Salah seorang mangsa, Muhammad Hanis, cuba menyelamatkan rakannya Army Armira namun menemui kegagalan apabila beliau juga ditarik ombak dan hilang bersama Army Armira. Situasi banjir di Sarawak masih terkawal dan penduduk terjejas di Kuching, Bau dan Surian masih ditempatkan di pusat pemindahan meskipun keadaan banjir reda. Laporan penuh kita bersama Buma Win. Silakan Buma. Terima kasih Norilela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Banjir yang melanda negeri Sarawak masih terkawal setakat ini walaupun jumlah penduduk terjejas banjir menyaksikan peningkatan dengan sejumlah 5,600 orang telah ditempatkan di pusat pemindahan. But in the next week or so, we expect some rain and the situation will be not as bad as it was a few days ago. The situation has improved. We hope there will be less rain. Ditemui pada sidang media selepas mendengar taklimat pengurusan bencana banjir bahagian Kuching di Wisma Bapa Malaysia, Tan Sri Adnan menambah baras yang sedia ada sekarang masih mampu menahan dan mengawal pengaliran air ke Sungai Sarawak. Beliau berpuas hati dengan kerjasama padu dan usaha berterusan yang diberikan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Banjir Negeri, antaranya Jabatan Pertahanan Awam JPAM, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta Jabatan Kebajikan Masyarakat atas kecemerlangan mengatasi situasi bencana banjir. Beliau turut memberitahu bahawa kerajaan akan mengambil tindakan segera memperbaiki jalan rosak akibat banjir selain menyalurkan bantuan kepada bangsa.
Dalam pada itu, penduduk di kawasan pesisiran Sungai Sarawak disaran agar tidak mengambil ringan akan kejadian banjir yang melanda kemarin. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Nur Hisham Muhammad, memberitahu penduduk di kawasan terbabit perlu berhati-hati serta sentiasa mematuhi arahan pemindahan. Nur Hisham berkata pasukannya telah ditempatkan di lokasi yang dikenal pasti berkemungkinan besar dinaiki air. Jelasnya pelaksanaan strategi pemindahan yang diguna pakai di lokasi terutama di Kampung Kude, Kampung Bintawa telah menunjukkan keberkesanan. Petang ini dijangka air pasang besar paling tinggi untuk bulan ini iaitu 10.8 meter. Dijangka paras air di baraj. Jadi bagi pihak jabatan kita menasihatkan penduduk sama juga praktik yang 2 hari terdahulu, iaitu kalau boleh kita selamatkan aset awal, letakkan di tempat tinggi. Beliau berkata demikian kepada media selepas taklimat jawatankuasa bantuan bencana banjir bersama Ketua Menteri di Kuching. Beliau turut mengingatkan penduduk pesisiran sungai terlibat terutama ibu bapa agar sentiasa berwaspada dan memantau pergerakan anak-anak ketika berlakunya banjir. Ini susulan berlakunya satu kes kejadian serangan buaya terhadap penduduk terjejas banjir di Kampung Tupung Jaya Kuching. Dalam kejadian itu, mangsa Syakawi Suhaili, 55 tahun, telah diserang buaya ketika mengalihkan kayu di bawah rumah namun berjaya melepaskan diri dengan bertahan kepada salah satu tiang rumahnya. Penduduk terjejas banjir di Kuching, Bau dan Serian masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara waktu meskipun keadaan banjir reda. Ini sebagai persediaan berikutan keadaan air pasang besar pada pukul 7 malam ini dengan bacaan mencecah paras ketinggian 6.2 meter. Tinjauan RTM di beberapa pusat pemindahan banjir di Kuching mendapati jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan tidak berubah sejak tengah malam tadi. Pegawai dari Jabatan Kesihatan turut menyediakan khidmat pemeriksaan kesihatan kepada penduduk terjejas akibat banjir. Untuk rekod, setakat pukul 11.30 pagi tadi, seramai 5,688 penduduk dari 1,524 keluarga masih ditempatkan di 29 buah pusat pemindahan banjir, masing-masing 22 di Kuching, 5 di Bau dan 2 di Serian. Yayasan Pembangunan Iktisad Islam Malaysia telah menyumbang sejumlah RM250,000 kepada 9 badan bukan kerajaan NGO di negeri ini bagi menjalankan kerja-kerja kebajikan. NGO tersebut termasuk Persatuan Kebajikan Petrajaya, Sarakub Induk Dayak Sarawak SIDS, Yayasan Jantung Sarawak YJS dan Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Menteri Muda Sarawak Sabati. Sumbangan berbentuk cek itu disampaikan oleh isteri Ketua Menteri Sarawak, Datin Patinggi Datuk Jamilah Anu pada satu majlis ringkas di bangunan Yayasan Sarawak, Kuching. Bercakap kepada media, Datuk Jamilah menasihati NGO berkaitan agar menggunakan sumbangan yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. So we must show our NGOs here atau personal-personal dia menunjukkan bahawa kita komit kita betul-betul menggunakan duit itu dengan sebaik mungkin, ya, dengan tujuan kita untuk melihat ataupun menolong rakyat di sana ataupun memberi seminar ataupun pendidikan yang sewajarnya, ya, dengan menggunakan dana yang telah mereka dermakan itu. Beliau turut berharap lebih banyak syarikat-syarikat besar maupun pihak swasta supaya tampil menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR mereka dalam aktiviti kebajikan. Keyakinan diri antara elemen penting dalam menampakkan kecantikan seseorang wanita tidak kira usia, agama maupun bangsa. Menyedari keperluan itu, seorang suri rumah sepenuh masa, Jackie Ibrahim, 38 tahun, nekat mengambil keputusan untuk menceburi bidang keusahawanan berkaitan dengan personaliti wanita. Butirannya bersama dengan wartawan Katerina Guri dan juru kamera Danny John. Walaupun tidak memiliki sebarang pengalaman dalam bidang keusahawanan, namun ia bukan menjadi penghalang buat Jackie Ibrahim untuk memulakan perniagaan. Berbekalkan kelulusan dalam bidang peragaan dan rekaan fashion sahaja, beliau mengambil inisiatif untuk memulakan Jackie Butik Impian Pengantin. Bagi beliau, bertindak kreatif dengan mereka bentuk busana untuk persandingan maupun majlis penting sahaja belum memadai sebagai seorang usahawan.
Oleh itu, ibu kepada dua cahaya mata ini memberitahu minat mendalam terhadap dunia fashion merupakan sebab utama bagi dirinya untuk berkecimpung dalam bidang kecantikan. So I want something that is a happy thing. I don't want something to bring like, and it's more to women, because to be a woman is not only to have beauty, as I said, from the look, it must also from your own personality, your image, how you talk to people, how you carry yourself, how you dress is also impression to other people, even though they don't know you. Wanita berketurunan Kelabit yang berasal dari Mirik ini juga berhasrat untuk meluaskan skop perniagaannya kepada keperluan wanita pada masa ini, khususnya berkaitan rahsia untuk kelihatan bergaya dan anggun. Justru bagi merealisasikan impian itu, beliau bercadang untuk mengadakan kursus berkenaan personaliti yang perlu ada pada wanita, terutama tata susila di meja makan, cara pertuturan dan perwatakan. My future plan is I'm going to come up with a workshop mainly for women, any age, about image and because I believe that a woman should have personality and to bring up the confidence in everyone and also to myself. Beliau turut menasihati wanita agar tidak menjadikan apa-apa alasan sebagai halangan jika ingin kelihatan cantik atau menceburi bidang perniagaan. Kesimpulannya, siapa kata masalah kecantikan diri tidak dapat dijadikan inisiatif perniagaan? Kepada wanita di luar sana, sama ada anda berkerjaya atau suri rumah sepenuh masa, kelihatan cantik di hadapan orang ramai bukanlah sesuatu yang mustahil. Apa yang penting, ia boleh dibina dan kesediaan anda untuk mempelajari. Sekian, Katerina Guri melaporkan untuk RTM. Sekali ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nolela di Angkasa Puri. Baik, Bu Umar, terima kasih. Saudara, kita ke berita seterusnya. Kerajaan Negeri Melaka akan melakukan kajian terperinci di hulu-hulu sungai bagi penyelesaian masalah banjir yang berlaku di negeri itu. Ia berikutan banjir yang melanda negeri itu berpunca daripada kegagalan kawasan tadah air di hulu sungai menahan air hujan. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata, melalui mesyuarat Exco, pihaknya telah bersetuju mengkaji semula ke semua kawasan tadahan air. Jadi kita telah pun bersetuju untuk mengkaji semula ke semua kawasan-kawasan tadahan air di hulu sungai. Dan saya percaya ini akan dapat membantu pengekangan banjir daripada berlaku secara kerap di negeri Melaka ini. Kita juga menasihatkan Jabatan Parit dan Saliran supaya menenggara ke semua kolam-kolam takungan air ini supaya ia boleh menampung volume air yang lebih daripada biasa. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Exco Kerajaan Negeri di Air Dan sekarang kita ikuti pula laporan cuaca terkini seluruh negara. Kita bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Khairuddin Syari di sana. Silakan Khairuddin. Terima kasih rakan yang Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Info cuaca petang ini kita mulakan dengan meninjau corak tiupan angin serantau. Sungguh pun kekuatan kelajuan angin yang selama beberapa hari yang lalu bertiup agak kencang dijangka semakin melemah untuk beberapa hari yang akan datang. Namun pergerakan corak tiupan angin dalam bentuk pusaran di barat negeri Sarawak ini masih lagi mendedahkan sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan ini kepada keadaan yang bergelora. Sehubungan itu, amaran angin kencang laut bergelora kategori ketiga masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan Kondor, Buguran, Reef North dan juga layang-layang, di mana angin kencang dengan kelajuan boleh melebihi 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian melebihi 4,5 meter di kawasan perairan ini adalah masih lagi berbahaya kepada semua aktiviti kapal dan pantai termasuk pekerja-pekerja di pelantar minyak.
Kawasan perairan Samui, Tioman, Kuching dan Reef South ini pula masih lagi tertakluk kepada amaran angin kencang laut bergelora kategori kedua yang turut melibatkan sepanjang kawasan perairan Timur Semenanjung, begitu juga untuk sepanjang kawasan perairan di negeri Sarawak, di mana angin kencang dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 4,5 meter di kawasan perairan ini pula juga adalah turut berbahaya kepada semua aktiviti kapalan dan pantai, termasuk aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama pula masih lagi berkuasa untuk kawasan perairan Palawan dan juga Labuan yang turut melibatkan sepanjang kawasan perairan di barat Sabah, begitu juga untuk sekitar kawasan perairan wilayah Persekutuan Labuan, di mana angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter di kawasan perairan ini pula adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, juga kepada aktiviti rekreasi dan juga sukan laut. Keadaan kawasan perairan yang bergelora ini dijangka berakhir esok, Khamis 11 Februari 2016. Melalui paparan imej satelit semasa, masih lagi kawasan letupan awan yang signifikan dikesan di sekitar tengah kawasan perairan Laut Cina Selatan, begitu juga di Timur Semenanjung. Untuk keadaan cuaca semasa melalui paparan gemerada ini, keadaan cuaca yang lembap dicerap terutamanya di Timur Pahang dan juga di Timur Johor, begitu juga di 1-2 kawasan terutamanya melibatkan kawasan pantai negeri Kelantan dan Terengganu. Selain daripada negeri-negeri di utara Semenanjung, kawasan-kawasan lain berada dalam keadaan yang mendung. Keadaan yang tidak hujan pula diperhatikan untuk hampir keseluruhan negeri Sabah. Keadaan cuaca yang sedikit mendung untuk wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan berseteru peti ketika ini sedang berlaku, tetapi hanya di 1-2 kawasan yang melibatkan bahagian Limbang Miri dan juga Bintulu, di mana aktiviti ribut peti yang agak menyeluruh ketika ini agak sedang berlaku, terutamanya di kawasan perairan negeri Sarawak. Akhir sekali, sebelum berpisah, apa kata kita lihat dulu tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sehati sejiwa. Terima kasih Khairuddin dengan laporan cuaca itu tadi, dan kita ke berita seterusnya. Keluarga mangsa kebakaran penempatan rumah Pelangi di Kuala Perlis 2 hari lepas menerima pelbagai bantuan. Kali ini melibatkan 19 murid ditemani ibu bapa dan penjaga bersama Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man menaiki MyBus ke Kangar bagi membeli pakaian sekolah. Bantuan baucer bagi tujuan pembelian pakaian dan peralatan persekolahan di sebuah pasar raya itu berjumlah RM250 bagi setiap murid. Atas bantuan yang diberi kepada kami Alhamdulillah lah, syukur dapat meringankan beban kami. Satu je, pakaian baju ke, barang-barang pen-pen apa semua macam tu, satu set lah. Alatan-alatan lah. Bagi penempatan sementara, Datuk Seri Azlan menjelaskan ia dapat diselesaikan selewat-lewatnya 3 hari lagi. Ada saya dengar kata bantuan akan diberikan untuk pinggan mangkuk, ya. Dia pun nak masuk dalam rumah nanti, kalau tak ada api air pun ada juga pihak yang akan memberi bantuan untuk memasang meter paip air dan juga meter elektrik. Jadi banyaklah pihak-pihak yang bermurah hati untuk menolong mereka ni selain daripada apa yang telah pun dibuat oleh kerajaan negeri sehingga kini. Turut hadir Adun Kuala Perlis Mat Hassan.
Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai sememangnya menjadi impian seluruh rakyat Kelantan. Apatah lagi bagi mereka yang merantau dan mengharapkan tidak lagi terperangkap dalam kesesakan jalan raya hingga 18 jam apabila tibanya musim perayaan. Kita ikuti perkembangan terbaru mengenai pembinaan Lebuh Raya berkenaan bersama rakan penyampai Maisarah Syafiin di RTM Kelantan. Silakan Maisarah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Projek pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai dijangka disiapkan sebulan atau 2 bulan lebih awal daripada tarikh ditetapkan. Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, perkembangan ini susulan kerja-kerja pembinaan pakej 1B melibatkan jalan Pasiho ke Perul 7 km sudah siap lebih 50% sejak pembinaannya bermula lebih setahun lepas. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkata, pakej 2A yang menghubungkan Kaduk ke Ketereh juga sepanjang 7 km sudah siap 12% selepas pembinaannya dimulakan beberapa bulan lepas. Kedua pakej terbabit melibatkan kos sebanyak RM400 juta. Pakej 2B yang masih di peringkat perbincangan dengan Kementerian Kerja Raya pula melibatkan Buluh Poh ke Kolanas juga sejauh 7 km dengan menelan belanja kira-kira RM200 juta. Jadi kita akan berusaha untuk berurusan dengan pihak-pihak berkenaan di Kuala Lumpur supaya kerja-kerja awalan dapat dilakukan pada tahun ini, iaitu tahun 2016. Ya. Jadi kalau kerja-kerja awalan dapat dilaksanakan tahun ini, maka kita mempunyai harapan untuk disiapkan highway ini sebagai besarnya dalam tempoh harian 11, iaitu sehingga tahun 2020. Ya. Beliau menyatakan perkara itu selepas menghadiri taklimat dan lawatan mengenai pakej Lebuh Raya itu di Buluh Poh, Ketereh. Turut hadir pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan GPP Kelantan, Datuk Makta Mustafa. Risda menggalakkan pekebun kecil di bawah projek tanam semula getah melaksanakan proses penanaman dengan segera. Ia bagi membolehkan mereka menikmati hasil apabila harga komoditi itu meningkat kelak. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, walaupun ketika ini harga komoditi berkenaan jatuh, namun mereka diingatkan membuat permohonan terus kepada Risda agar dapat menikmati hasil dalam tempoh 6 tahun akan datang. Risda memperuntukkan RM55 juta untuk pembangunan pekebun kecil getah di Kelantan. Untuk itu, 18 program telah dirancang dalam mempelbagaikan sumber pendapatan tambahan. Bagi program tanam semula, lebih RM32 juta diperuntukkan untuk tanam semula getah ke getah, tanam semula getah ke tanaman lain dan tanam semula getah dan sawit. Jadi kalau mereka berhasrat untuk menanam semula getah, inilah masa terbaik. Kita tebang getah yang dah tua ini, kita tanam getah baru pada di saat harga getah yang rendah ini. Inilah masa dan ketika untuk kita melakukan proses tanam semula ini. Jadi waktu sedang elok, waktu harga getah meningkat, insya-Allah getah sudah boleh boleh mendapatkan hasil. Bagi penerima bantuan keusahawanan yang disumbankan Risda akan digunakan untuk memperluaskan lagi perniagaan masing-masing, seterusnya menjana pendapatan lumayan menjelang 2020. Saya berniaga kedai runcit, kedai makan. Saya dapat misal santan, saya nak buka kedai misal santan. Dan saya terima kasihlah kepada Datuk Seri Najib kita, pihak Risda, Datuk Les semua kerana banyak menolong kami. Saya buat peternakan itik serati dan ayam kapur organik untuk beli mesin proses dan freezer. Itu je lah. Kita nak buat sejuk beku lah. Sejuk beku lah. Sejuk beku saya nak berbekal kepada bekas sejuk beku lah pula. Untuk tambah lagi peralatan untuk lebih keluar banyak lagi projek keluar negara. Lebih nak ucap banyak terima kasih kepada pihak Risda Negeri dan banyak membantu saya daripada saya dulu tidak tahu apa-apa dan tidak hanya mendapat berapa je sebulan. Dengan bantuan dia saya dapat meningkatkan lebih lagi pendapatan saya setiap bulan.
Penduduk terjejas banjir yang masih tinggal di kem program latihan khidmat negara PLKN Taman Etnobotani Gomusang sejak lebih setahun lalu diminta terus bersabar menunggu penempatan kekal. Adun Galas Abdul Aziz Yusof berkata ketika ini 100 unit rumah berkenaan sedang dilaksanakan. Ketika ini tempuan pembinaan rumah kekal baru di Kampung Batu Papan, Kampung Pulai dan Kampung Tanah Putih. Kita datang ke sini untuk melihat sambutan Tahun Baru Cina di sini. Sama-sama kita nak meraihkan bersama dengan mereka di sini. Kita harap Tahun Baru Cina ini, Tahun Monyet ini akan memberi ong kepada mereka, khususnya yang tinggal di kem PLKN ini, agar penempatan kekal mereka dapat disegerakan oleh kerajaan. Di sini lebih 100 keluarga masih lagi tinggal di kem PLKN ini, menunggu rumah kekal siap dibina di Batu Papan, di Pulai dan juga di Tanah Putih. Dan ada juga yang disenaraikan di PPR, projek perumahan rakyat Gomusang. Sempena sambutan Tahun Baru Cina, beliau turut membuat lawatan dan menyampaikan sumbangan kepada 4 keluarga Tionghoa yang terpaksa menyambut perayaan Tahun Baru Cina di kem PLKN Etnobotani. Setelah dulu PLKN 2 tahun dah. Setelah 2 tahun baru Tahun Baru Cina. Lebih 2 kali. Sudah 2 kali lah. Banyak terima kasih YP, mari lawat kita. Kita harap kerjaan cepat sikit lah. Itu lumur PPR tu. Sebab kita pun nak duduk pun susah kan. Ki mari susah. Harapan saya tu kira kalau boleh kita minta boleh kasih kita cepat, kasih kita kekal lah. Tak payah kata pindah semacam lah. Sebab kita sudah duduk tempat haram tu pun sudah lama. Tapi kita mari Gomusang pun 51 tahun. Dulu di Gomusang lah. Sekian paparan berita dari Kelantan. Untuk berita selanjutnya, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Maisara dari Kota Baru, Kelantan. Kira-kira 3,000 hektar kawasan hutan simpan kekal di Kedah diteroka secara haram untuk aktiviti pertanian. Aktiviti itu dikesan di setiap daerah, terutama di Langkawi dan Kubang Pasu. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Ko Azmi Ko Aman, kebanyakan kawasan hutan simpan kekal terbabit telah diteroka penduduk tempatan dan ada juga sindiket tertentu sejak beberapa tahun lalu. Kawasan yang telah dibersihkan ditanam dengan getah dan beberapa tanaman lain. Kerajaan bagi kita kawasan baru untuk jadikan hutan simpan kekal ni, macam di Bukit Tiang Layak tu. Sekarang ni dia dah teroka habis. Orang kampung masuk dulu sebab dia duk ingat tanah kerajaan. Sebab memang dulu cadangan lama, tapi baru diluluskan, last year baru luluskan untuk di Gazette hutan simpan, jadi dia orang masuk sebelum ni. Jadi itu jadi masalah pada kita lah. Bagi mempertingkat pemeriksaan dan pemantauan aktiviti haram itu, Jabatan Perhutanan Negeri akan menggunakan helikopter dan drone. Pihaknya juga akan berbincang dengan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, bagi meminta penduduk menghentikan penerokaan haram itu. Bagaimanapun menurut Ko Azmi, sehingga kini tiada aktiviti pembalakan haram dikesan di Kedah. Beliau ditemui media selepas merasmikan Taman Herba Kedah FM di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim di Al-Rusta. Baiklah saudara, untuk paparan berita dari Sabah, kita berlintas langsung bersama Raswin Setia di studio berita RTM di Kota Kinabalu. Silakan Raswin. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saat perayaan Tahun Baharu Cina masih disambut meriah, sepasang suami isteri warga emas Tionghoa yang kurang bernasib baik hanya menyambut perayaan itu dalam suasana sepi tanpa sebarang persiapan.
tinggal di sebuah rumah usang di Kampung Bandulan, Sepanggar. Pasangan tersebut tidak lagi menyambut Tahun Baharu Cina kerana kesempitan hidup. Laporan lanjut bersama wartawan Serina Olivia Chong dan juru kamera Anthony Gintik. Tidak ada perhiasan berwarna merah, buah limau ataupun makanan tradisi Cina yang lain seperti mana kebiasaan sambutan Tahun Baru Cina di rumah usang pasangan ini, Liu Yunpin 80 tahun dan Kong Nyuk-hyong 71 tahun. Mereka yang tidak mempunyai anak hanya dikelilingi perabot usang tanpa sebarang kemudahan asas yang lengkap. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Beginilah nasib sepasang suami isteri warga emas di lewat usia terpaksa meniti hari-hari mendatang tanpa kehidupan yang sempurna. Keperitan hidup pasangan ini bertambah lagi apabila mereka berdua disahkan menghidap penyakit jantung dan memerlukan rawatan berkala di hospital. Mereka kerap berulang-alik menggunakan perkhidmatan bas untuk mendapatkan rawatan berkenaan. Ketika ditemui RTM, Liu berharap beliau dan isteri dikurniakan kesihatan yang baik sempena Tahun Baharu Cina kali ini. Walaupun menerima bantuan kerajaan, namun pasangan ini tetap bercucuk tanam seperti halia dan herba-herba untuk dijual di tamu bagi menambah pendapatan. Kedaifan pasangan ini turut mendapat perhatian Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Zainab Ahmad Aid, yang memberi jaminan kebajikan pasangan warga emas ini akan menjadi keutamaan pihaknya. Ini termasuklah menjalankan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekitar rumah melalui bantuan Jabatan Kebajikan, Sabah Electricity Sdn Berhad SSB, Jabatan Air, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Agensi Anti Dada Kebangsaan dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Inilah usaha kementerian kami di bawah Jabatan Masyarakat dan Pengguna untuk memantau apa keadaan semasa. Setelah saya cek dengan orang Jabatan Kebajikan, memang dikonfirm dia ada bantuan kebajikan. Selain itu, terdapat juga cadangan untuk membina rumah di bawah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT untuk pasangan ini di atas tanah milik keluarga. Peace and Friendship. Tema itu dipilih bagi sambutan Pesta Keamatan tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah Tan Sri Joseph Pairin Kitingan menjelaskan pemilihan tema tersebut sangat signifikan dalam membawa mesej perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Tan Sri Pairin berharap pemilihan tema keamanan dan persaudaraan itu mampu diterjemah dalam kehidupan bermasyarakat di Sabah yang diakui merupakan model terbaik pelaksanaan gagasan Satu Malaysia. Jadi itu menandakan keinginan kita kerana bila ada peace, ada friendship, ada kekuatan, semangat kerjasama untuk mencapai segala-gala yang kita inginkan, kebaikan untuk semua. Tan Sri Pairin menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu. Mengenai persiapan terkini sambutan pesta tradisi ini, beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa pelaksanaan menyatakan sambutan tahun ini akan menampilkan pelbagai adat resam, seni dan budaya diwarisi etnik Kadazan Dusun dan Murut. Kemuncak pesta berkenaan adalah pada 30 dan 31 Mei yang diadakan di Dewan Hongkot Koisaan Pusat Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampung. Pewujudan Chinatown di setiap daerah di negeri ini mampu menjadi daya tarikan baharu para pelancong khususnya dari negara China untuk berkunjung ke negeri ini. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarudin Haji Omri berkata, konsep itu yang mampu mewujudkan seperti berada di negara sendiri malah dekat di hati mereka memandangkan ada di antara pelancong berbangsa Tionghoa memilih menghabiskan masa percutian mereka dengan menyambut perayaan itu di negara ini khususnya di Sabah. Mereka bukan hanya semata-mata melihat keindahan pantai, gunung dan juga alam semula jadi yang ada di Sabah ini, tetapi waktu yang sama mereka juga ingin merasakan, melihat sendiri dan bersama-sama
menikmati kepelbagaian budaya yang ada di negeri Sabah ini. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media bersama RTM di Beaufort. Datuk Kamarlin berkata suasana lampu tanglung dan perhiasan yang menonjolkan kebudayaan masyarakat Cina di negeri ini di samping tarikan pelancong sedia ada di daerah-daerah di negeri ini seperti Beaufort yang terkenal dengan kunang-kunang dan kehadiran monyet melengkapkan kunjungan pelancong asing ke daerah itu. Ia sekaligus mampu menggalakkan sektor pelancongan inap desa di negeri ini yang mampu menjana ekonomi penduduk tempatan. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan terus mempelbagaikan aktiviti dakwah Islamiah di negeri ini, termasuk menggunakan pendekatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT bersesuaian dengan keadaan semasa. Itu antara intipati ucapan yang dipertua usia Tun Sakaran Dandai ketika melancarkan program Syakna Saudara Baharu Pedalaman Seri 1 di Dewan Kuntamas Kampung Bayangan Keningau. Tun Sakaran turut memuji usaha beliau usia mengadakan program seumpama ini dengan kerjasama Hidayah Center Keningau dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Jahins Keningau. Beliau berharap agar beliau usia terus melakukan yang terbaik, menambah ilmu dan bersemangat dalam melakukan dakwah, apatah lagi dalam keadaan masa kini yang semakin mencabar. Sementara itu, Ketua Belia Usia Jemawi Jafar berkata, program ini merupakan wadah untuk mempertingkatkan ilmu dan pengamalan ajaran Islam di kalangan saudara baharu. Program ini katanya akan diteruskan ke bahagian-bahagian yang lain di Sabah berdasarkan maklum balas positif peserta yang memerlukan ilmu dan panduan. Turut diadakan majlis pelancaran laman web Belia Usia dan penyerahan sumbangan kepada saudara baharu. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Pak Raswin, terima kasih. Dan seterusnya kita ke Perak. Antara tumpuannya, kes kecurian besi dan kabel telah menyebabkan kerugian hampir RM1.5 juta dan masalah setinggan di Buntung Ipoh dijangka selesai. Kita terus saja bersama Nasrid Nisyarah di sana. Silakan Nasrid. Terima kasih rakan penyampai. Kecurian besi penghadang dan kabel di Jambatan Raja Pemaisuri Bainon di Setiawan baru-baru ini amat mengecewakan. Berikutan itu, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mahu polis mengesan pencuri berkenaan. Kerugian akibat kecurian itu dianggarkan RM1.5 juta. Menteri Dr. Zamri ketika lawatannya di jambatan tersebut meminta pihak polis menubuhkan jawatan kuasa bagi membantras serta memburu kumpulan atau individu yang melakukan perbuatan jenayah itu. Saya telah mengarahkan kepada pegawai daerah selaku pengurusi jawatan kuasa keselamatan daerah supaya bertindak segera dan mencari dan memburu mereka di mana saja mereka berada, dan kita tidak boleh membiarkan orang yang melakukan ini, ia bermaharajalela melakukan apa saja yang mereka suka. Hasil pemantauan penghadang besi di kiri dan kanan di sepanjang jambatan itu mempunyai kesan dipotong. Malah, kabel Telekom Malaysia Berhad turut dicuri. Rata-rata pengguna jambatan berkenaan yang ditemui turut meluahkan rasa kekecewaan. Lebih-lebih lagi kalau kita datang sampai sini pada 11 malam. Ketika saya pun melalui malam tadi, keadaan yang gelap, begitu saya rasa terlalu bahaya bagi pengguna jalan raya yang lain lah. Kalau perlu buat CCTV pun boleh juga. Di bawah lampu tu sekarang ada teknologi baru kan. Lampu, wifi dan CCTV boleh dipasang. Itu untuk lebih pada advance macam mana kita nak jagalah. Vandalism ni dari segi orang yang malah kerja banyak penagih dadah lah kita ni. Kita pengawasan daripada pihak-pihak pewajib di JKR dengan PBT kan, itu perlu. Kes berkenaan turut mendapat perhatian orang ramai menerusi laman Facebook milik Datuk Seri Dr. Zamri yang tindakan tegas diambil. Berita baik buat penduduk di Buntung Ipoh. Masalah setinggan yang dialami 586 penduduk di situ sejak 20 tahun lalu bakal diselesaikan secara berperingkat. Ia menerusi penawaran lot tanah di rancangan perkampungan tersusun Bemban, Batu Gajah yang berkeluasan 4,500 kaki persegi. Menurut penasihat kepada Menteri Besar Datuk V. Ilanggo,
kesemua peserta akan ditemuduga semula bagi menawarkan lot tanah itu kepada 196 orang yang mampu membina rumah sendiri. Mereka yang selama ini telah ditawarkan lot-lot perumahan, mereka tidak mampu untuk membina rumah. Masalah kewangan, masalah kemiskinan, mereka tak mampu buat rumah mereka. Jadi masalah setengah ini takkan selesai. Jadi atas sebab tu kita buat temuduga semula untuk mengenal pasti mereka yang benar-benar yang mampu layak untuk membina rumah sendiri, kita tawar dulu. Temuduga kesemua peserta akan dijalankan pada minggu hadapan. Bagi peserta lain yang tidak mampu membina rumah sendiri, pihaknya akan berbincang dengan kerajaan negeri untuk mencari penyelesaian baharu. Jelasnya terdapat banyak projek perumahan mampu milik yang boleh dijadikan alternatif seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP, Skim Rumah Insan Aman Jaya Syria dan Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima. Kerjasama di antara media dengan Majlis Bandaraya Ipoh MBI mampu memberi impak positif kepada perkembangan sosioekonomi di bandaraya itu. Menerusi 1,307 artikel yang dikeluarkan media berkaitan bandaraya itu, ia sekaligus menaikkan nama Ipoh dengan pandangan membina dan mewakili penduduk secara keseluruhan. Datuk Bandar Ipoh Datuk Zamri Man berkata, kerjasama itu harus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Kita dapat lihat sokongan ini berlandaskan kepada artikel-artikel yang dikeluarkan sepanjang 6 bulan ini. Puratanya lebih kurang 150 hingga 200 sebulan daripada seluruh rakan media yang keluarkan daripada semua media lah. Malah dengan menaikkan imej Ipoh menerusi media, kehadiran pelancong turut meningkat. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra Datuk Bandar Ipoh sempena sambutan Tahun Baru Cina di Ipoh. Hampir 40 pengamal media hadir memeriahkan majlis tersebut. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Sedikit berita sukan. Konfederasi Hoki Malaysia MHC masih berharap agar hoki dimasukkan di bawah program podium. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Logan Raj, pihaknya kini masih lagi berbincang dengan Institut Sukan Negara ISN bagi mencari jalan penyelesaian terbaik. Akur dengan keputusan yang diputuskan, namun MHC masih yakin dan percaya bahawa skuad senior hoki lelaki negara mampu menyumbangkan sesuatu. So, like I said previously, we are looking into these avenues and then is in discussion to see how we can find our way into the podium program. And right now it's positive. So we still stick to our program. We still stick to our plans. We still stick to our targets. But the podium program is also another challenge that we're looking to try to get into. Sukan hoki turut menerima nasib yang sama dengan olahraga disisihkan daripada program podium. Seramai 97 atlet dan 36 jurulatih yang meliputi 21 jenis sukan menyertai podium. Sukan tersenarai adalah memanah, badminton, berbasikal, terjun, karate, para olahraga, pelayaran, sepak takraw, squash dan menembak. Logan Raj ditemui di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Dalam pada itu, seramai 25 orang pemain akan dibawa jurulatih skuad hoki lelaki kebangsaan Stephen Van Heusen mengikuti aksi jelajah di New Zealand dan Australia Mac nanti. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif MHC, Logan Raj, jelajah ini lebih kepada persiapan menghadapi kejohanan Piala Sultan Azlan Shah yang dijadualkan April ini. Jelas Logan Raj, kem kebangsaan yang kini terdiri daripada 40 pemain perlu merebut tempat sesama mereka untuk mengisi slot 25 pemain terakhir dalam siri aksi pemanas badan di Bukit Jalil, Melaka dan Negeri Sembilan. Kesemua aksi tersebut berlangsung pada 13, 14, 16 dan 17 Februari ini. Selepas itu, skuad hoki lelaki kebangsaan akan berangkat ke New Zealand dan Australia serta dijangka berada di sana dari 3 hingga 25 Mac depan. Antara aksi yang bakal dilalui Speedy Tigers masa jelajah nanti adalah bertemu dengan skuad Olimpik kedua-dua negara.
we will be having selection trials. We will be playing a couple of matches between Malaysia Yellow and Malaysia Blue. So this will be 2 teams that will be vying for a spot in the 25. Logan Raj ditemui media selepas sidang media jelajah di pejabat MHC Bukit Jalil. And the phases of training is Majlis Perkahwinan bertemakan sambutan Tahun Baru Cina menjadi pilihan 2 peneroka di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedah Calil di Gua Musang, Kelantan untuk pasangan anak-anak mereka dengan tema warna merah ala Tahun Baru Cina. Bagi semua kelengkapan dan pakaian persandingan pengantin baru, Majlis meraikan perkahwinan Muhammad Sukri Syamsuddin 25 tahun dengan Izian Syazwani Fazluddin 24 tahun menjadi lebih meriah dengan kehadiran lebih 1,000 tetamu. Menurut bapa pengantin perempuan Fazluddin Hamid, idea untuk mengadakan majlis itu dengan mengambil tema sambutan Tahun Baru Cina selaras dengan konsep Satu Malaysia kerana terdapat rakyat berbilang kaum di negara ini. Membuat majlis perkahwinan anak saya pada hari ini bertemakan Tahun Baru Cina sempena dengan jatuh tarikh perkahwinan saya ni jatuh pada tarikh perkahwinan anak saya ni jatuh pada Tahun Baru Cina 8 hari bulan. Jadi saya menggunakan tema Tahun Baru Cina untuk mengeratkan silaturahim antara kita, menjadikan ini satu perpaduan kepada rakyat Malaysia. Sangat menarik bagi kita rakyat Malaysia, sebagaimana kita sedia maklum masyarakat majmuk berbilang kaum. Sungguh pun perayaan Tahun Baru Cina ini disambut oleh kaum Cina, tapi kaum Melayu walaupun di pedalaman di RKT Kesedah Calil ini juga telah mengabadikan sambutan Tahun Baru Cina pada hari ini dalam bentuk meraihkan perkahwinan bertemakan sambutan Tahun Baru Cina tersebut. Jadi hari ini kita buat lain pada yang lain untuk meriahkan kampung kita. Jadi menyambut Tahun Baru Cina tahun 2016 ni maknanya kita ada perubahan lah. Mana walau kita faham agama masing-masing pun, tapi kita masih ingat sambut Tahun Baru Cina. Jadi Encik Fazluddin ni mana dia buat hari ni mana kebetulan lah. Orang kata sambut tahun Hari Raya Cina lah. Majlis juga dimeriahkan dengan kehadiran Adun Paloh, Datuk Nozula Maddiah dan Adun Galas Abdul Aziz Yusof. Program Charity for Unity yang jelong kali diperkenalkan pada sambutan Tahun Baru Cina 2016 akan memfokuskan golongan sasar seperti anak yatim, warga emas, orang kurang upaya OKU dan ibu tunggal miskin di peringkat akar umbi. Ia merupakan antara aktiviti yang dikenal pasti untuk direalisasi menerusi konsep Rangka Tindakan Perpaduan atau National Unity Blueprint yang akan dimuktamadkan di peringkat Kabinet Mac nanti. Penasihat Hal Ehwal Perpaduan Jabatan Perdana Menteri Datuk Heng Saiki berkata sambutan Tahun Baru Cina mampu merealisasikan rangka tindakan itu kerana ia berupaya membudayakan perpaduan dalam meraihkan kepelbagaian kaum. Program seumpama itu akan turut diadakan pada perayaan utama negara selepas ini. Dan diberi perhatian oleh bukan sahaja Jabatan Perdana Menteri iaitu Unit Perpaduan dan Integrasi, tetapi oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Beliau ditemui media selepas mengagihkan sumbangan Tahun Baru Cina di bawah program Charity for Unity kepada 12 anak yatim di Alustar. Minggu depan, beliau akan mengagihkan sumbangan di bawah program yang sama kepada penghuni rumah anak yatim Taman Anggrek Alustar selepas golongan warga emas di Perak Sabtu ini. Jabatan Penyiaran Negeri Kedah membina Taman Herba bagi mewujudkan suasana kerja yang lebih menarik berkonsepkan dalam taman. Kewujudan Taman Herba itu hasil kerjasama bersama Jabatan Perhutanan Negeri Kedah. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Kedah, Yasmin Yusof berkata, lebih 100 pokok daripada 100 spesies akan ditanam di sekitar kawasan Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim, Jalan Kuala Kedah. Antaranya Mahkota Dewa, Tongkat Ali, Serai, Serai Wangi, Sirih, Penaga dan Durian Belanda.
Taman herba ni akan berterusan dan kita ada penambahan banyak lagi pokok herba yang lain dan kawasan kaki persegi tanaman pun akan diperluaskan, insyaAllah. Benda ni mengambil masa dalam 2 tahun, 3 tahun lah, insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Taman Herba berkenaan. Hadir bersama Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kedah, Ku Azmi Ku Aman dan Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Kedah, Ramli Johari. Muzium Alam Semula Jadi di Putrajaya mempamer lebih 378 jenis spesies haiwan dan 588 jenis serangga yang dijangka mampu menarik perhatian keluarga untuk berkunjung. Selain pameran alam semula jadi, muzium tersebut turut memfokuskan kepada kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dalam menjaga keseimbangan ekologi. Muzium yang dibina pada tahun 2010 terletak di Presiden 15 Putrajaya. Muzium ini bukan sahaja menarik minat seisi keluarga tapi juga pelajar sekolah dan universiti bagi tujuan kajian. 2 galeri berasingan disediakan terdiri daripada Galeri Pameran Haiwan Mamalia di Malaysia dan Galeri Pameran Serangga. Pelbagai aktiviti serta pameran khas setiap bulan akan diadakan seperti Nature's Yale and Wonders of Art yang sedang berlangsung ketika ini. Kita akan dapat melihat pameran yang menggabungkan elemen sains dan juga seni budaya di dalam satu pameran, di mana sebahagiannya adalah yang kita ambil daripada UPM sendiri dan sebahagian juga kita tambah dengan koleksi-koleksi artifak yang terdapat di Jabatan Muzium Malaysia. Pengunjung yang hadir ke muzium turut merasa teruja dengan pameran dan maklumat yang disediakan untuk tatapan. Saya datang sebab ni anak buah saya nak kasih diorang pendedahan tentang alam semula jadi dekat sini. Okey. Bagi pandangan Kak macam mana keadaan muzium ni? Okey. Okey, banyak jugalah ilmu tu yang diorang boleh dapat. Dan berkaitan semula jadilah semua ada. Manakala hari ni hari cuti raya Cina, so kita ambil kesempatan lah untuk datang bawa anak-anak melawat ke muzium ni pada hari ni lah. Ini kali pertama kami kemari lah. So tengok macam-macam maklumat yang kita boleh peroleh lah untuk anak-anak. Alhamdulillah lah. Mungkin bagus untuk anak-anak untuk bawa anak-anak ke sini. Banyak benda yang kita boleh lihat dan juga kadar bayaran dia pun murah. Dengan bayaran hanya RM2 sahaja, pengunjung dapat menimba pelbagai ilmu serta pengalaman berhubung dengan keindahan dan kekayaan alam sekitar yang dimiliki oleh negara. Baiklah saudara, laporan itu tadi mengakhiri N5 untuk hari ini. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.